Nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kali sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini dan telah kita menunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah. Kemudian untuk masa yang singkat ini bolehlah kita sambung kuliah kita insya-Allah taala. Insya-Allah Pak Suku di awal. Okey, baik. Kita masih dalam tajuk yang lalu, itulah derhaka kepada ibu dan bapa. Cuma saya mendahulukan tajuk ini dengan tanggungjawab ibu dan bapa kepada anaknya. Kan? Ada beberapa tanggungjawab yang kita kena beri perhatian. Sebelum kita nak sebut tentang tanggungjawab anak pada orang tuanya, kita kena tekankan dulu tanggungjawab kita pada anak kita lah dan juga orang di bawah kita. Pasal apa? Pasal kita lebih bertanggungjawab lebih dahulu daripada mereka kepada kita. Apa kata ulama kita lah. Dan dalam banyak-banyak tanggungjawab itu, kita dah kongsi pada kuliah yang lalu. Apa tanggungjawab tu? Apa je? Lagi tulis tu. Itu betul. Memilih calon ataupun ibu yang baik untuk anaknya. Peringkat awal lagi tu. Kita pilih siapa untuk jadi isteri kita. Pilih seseorang itu jadi isteri kita, makna pilih untuk jadi ibu pada anak-anak kita lah. Maka awal-awal tanggungjawab kita pada anak kita ialah memilih isteri yang baik yang akhirnya akan jadi ibu yang baik pada anak kita. Dan saya dah petik tuan-tuan satu kisah Umar tentang anak beranak ni yang bergaduh. Dia mengadu kat Umar, bukan? Saya tak perlu beritahu lagi lah. Umar selidik rupanya bapak dia ni tak bertanggungjawab pada anaknya daripada awal lagi. Kahwin dengan bekas orang pelacur yang tidak ada akhlak. Bila anak tu lahir dia tak beri ajaran agama, tidak ajar anak dia adab, sampai anak dia tak tahu apa pasal Islam. Kalau anak dia dah haka kat dia nak marah anak dia balik. Padahal dia yang salah dulu. Sebab tu Umar kata pada bapak dia ni, dia kata laqad aqafta waladaka qabla an ya'uqaka. Tuan-tuan boleh baca kisah ni, kalau setengah surah tu dia ada Tambihul Wafilin. Karangan Alimah Abu Laith, dia ada petik cerita ni. Dan cerita ni masyhurlah. Umar kata kau derhaka lebih dulu pada anakmu sebelum anakmu derhaka padamu. Kita ingat anak je ada derhaka kat mak bapak ni. Rupanya mak bapak pun ada juga derhaka pada anak-anak. Kan? Sebab konsep derhaka ni dia luas. Banyak benda yang kita faham tak sama dengan apa yang dikandung syariat. Kan? Banyak benda. Sebab tu kita kena belajar, kita kena tahu. Kadang-kadang kita hanya tahu perkataan saja. Kita faham bila disebut satu-satu perkataan, tapi kita tak faham exactly macam apa yang diajar oleh syariat Islam. Macam itulah. Kan? Banyaklah, banyak. Salah satunya derhaka. Kita sangka anak je derhaka kamu bapak je. Rupanya mak bapak pun boleh derhaka. Bahkan kata setengah ulama, umpama Al-Imam Ibn Qayyim, tuan-tuan, kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala terlebih dulu tentang tanggungjawab kita pada anak-anak kita sebelum anak-anak kita ditanya tentang tanggungjawab mereka kepada kita. Sebenarnya macam itulah. Nampak? Orang Melayu kita pun kata apa? Dia kata apa? Bapak borek, anak rintik. Dia nak suruh anak dia semayang, dia suruh pun tak datang. Macam mana anak dia nak semayang? Kan? Contohnya macam itulah. Jadi cari isteri yang baik. Kita yang dah kahwin ni tak apalah. Kau ada niat nak kahwin lagi, cari isteri yang baik. Ada niat? Yang kena ada niat tu pasal sunnah tu.
Tapi kalau tak kahwin lagi pun tak apalah, memadai lah dengan seorang. Saya dulu ada kawan saya, nama dia Abdullah. Dia ni daripada Afrika. Kawasan mana saya pun tak ingat. Bahasa dia bahasa Swahili. Saya pernah belajar sikit bahasa Swahili, bahasa Afrika lah, salah satu bahasa di Afrika. Dia kata dia pelik dengan orang Malaysia. Pasal orang Malaysia ni kahwin sikit. Tengok dia kata macam okey lah kan. Tapi orang Malaysia ni kata kahwin seorang. Di tempat dia tuan-tuan, yang jarang-jarang yang seorang. Nak cari orang yang kahwin isteri seorang ni payah jumpa. Biasa kahwin 3, kahwin 4, dah tentulah. Dia sendiri pun dia ada bapa dia kahwin 4. Bapa dan dia ada adik-beradik 20 orang lebih. Nama dia kata Afrika, negara kami ni susah tapi boleh kahwin ramai. Negara Islam ni negara senanglah sikit tapi kahwin seorang. Kadang-kadang bukan tak boleh kahwin tapi takut. Marah muslimat gurau ini. Ada kemampuan tak apa. Boleh. Kewangan kita okey, kesihatan kita okey, kita pun orang yang betul-betul bagus ilmunya. Tapi bukan sekadar kahwin lah. Kahwin 2 pandai tapi kahwin curi-curi. Isteri nombor 1 pun tak tahu. Kan? Dah ada anak seorang baru, ataupun dah lama kahwin baru tahu. Kadang-kadang kahwin tak bagi tahu. Itu biasalah kan. Kahwin kat Thailand. Kat Thailand Sabtu Ahad dia terbuka. Dia buka pintu majlis agama seluruhnya untuk orang Malaysia datang kahwin. Banyak tempat kat Naratiwat, dekat Yala, banyaklah. Memang dia buka. Ada 1000 tuan-tuan boleh kahwin sana. Sekarang. Saya bagi tahulah kalau tuan-tuan tak tahu kan. Saya pun ramai kawan-kawan yang pergi kahwin sana. Ada seorang kawan saya pun kerja di bahagian agama. Kahwin sana, kena denda lah. Tapi isteri satu lah, isteri pertama. Tapi orang tua tak suka kan, buat lari pergi nikah sana. Sana tak ada hal, jadi ada duit, boleh kahwin. Kahwin sah bukan tak sah. Sah. Tapi dia bagi tak elok lah kan. Kahwin tak bagi tahu isteri pertama. Dia kahwin ada tu pula, dia kahwin isteri pertama, kahwin isteri kedua. Lepas tu dia asyik mak hilang aja. Bila isteri dia tanya apa sebab malam asyik hilang. Saya sekarang ni sibuk pasal ada mesyuarat selalu tiap-tiap malam dengan Ustaz Hasan. Lala bini bukan Ustaz Hasan lah, kawan kita orang. Bini dia datang tanya kita, mana ada mesyuarat? Tak ada mesyuarat. Pecah lubang. Rupanya dia kahwin orang lagi. Kita dah tahu dah. Dia bagi tahu dia mesyuarat masjid. Padahal dia tak mesyuarat masjid. Nak kahwin bagi tahulah, buat cara itu. Jadi kita yang dah kahwin ni, anak-anak kita ya. Kita ada anak lelaki, kena ambil tahu sikit. Bakal pasangan yang akan dia kahwin ni. Memanglah hari ni kita bukan macam dulu. Orang ini kahwin atas kita punya suka sama suka, tapi kena selidik jugalah. Kan? Jangan kita biar semata-mata biar. Kalau anak kita perempuan, bagi yang dapat lelaki yang baik. Yang baik. Kalau yang lelaki, bagi yang perempuan tu dapat yang baik. Kita kena pastikanlah benda ni. Sebab dia sebenarnya dia takut salah pilih. Bila salah pilih, dia kesan dia besar, terutama dalam kehidupan anak kita. Besar sangat. Kita tengok hari ni kes perceraian di Malaysia ni tenang. Setahun 2 yang lalu saya tengok dalam TV Hijrah ke apa. Saya pernah sebut dulu kan. Dia punya penyampai dia tu pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia sebut tentang anak luar nikah, dia sebut tentang perceraian. Perceraian tinggi. Perceraian tinggi. Setiap 10 orang yang kahwin, lebih kurang 2 atau 3 orang akan bercerai. Dia punya ranking, dia punya tu saya tak ingat. Kan? Dia kajian ni bukan setiap tahun, dia buat contoh 5 tahun sekali. Dan 5 tahun ni contoh ada 30,000 atau 300,000 orang kahwin. Kan 300,000 ni berapa yang bercerai? Tak silap saya, purata dia 10 orang, 2 akan bercerai. 2 akan bercerai. Dan majoritinya Melayu lah. Melayu. Ni dia kaji semua bangsa lah. Tapi majoriti Melayu lah. Tapi kita tengok secara rambang, saya rasa benda tu betul. Sebab contohnya di tempat saya, selama 8 tahun saya duduk hari ni, tak sampai pun 10 perkahwinan. Tak sampai. Saya ingat dalam 7-8 je. Tapi 2-nya dah bercerai. Tak habis 10 je. Ada benarnya jugalah saya rasa.
Baik, nombor 2, nombor 1 Okey, nombor 2. Apa lagi tanggungjawab kita pada anak kita? Haji dia tahulah. Apa? Kukut Allah Ta'ala takdirkan. Allah Ta'ala berilah zuriat pada kita. Alhamdulillah. Ada orang kahwin ni bertahun-tahun tak ada zuriat. Saya sendiri pun kahwin 7 tahun. Tahun ke-8 baru dapat anak. Saya sendirilah. Dan saya faham perasaan orang yang kahwin lama tak dapat anak. Tapi kalau orang kahwin 20 tahun, 15 tahun tak ada anak, saya tak boleh merasailah. Kalau setakat 6 tahun, 7 tahun kahwin tak ada anak, saya faham perasaan mereka. Tapi kalau dah berpuluh tahun kahwin tak ada anak langsung, itu saya tak faham lah. Kita tak dapat menyelami lah sebab kita tak mengalaminya. Tapi kalau setakat 6 tahun, 7 tahun kahwin tak dapat anak, saya boleh faham perasaan itu, tuan-tuan. Sentiasa ada perasaan hibur pasal kita dah kahwin 6 tahun, 7 tahun tapi tak ada anak. Kita lelaki kadang boleh bersabar, tapi perempuan saya beritahu, perempuan ni dia tak sabar. Kadang-kadang sentiasa menangis pasal, dan dia cepat nak ambil anak angkat. Jomlah ambil anak angkat sana, ambil anak angkat. Dia macam tu. Orang perempuan kan, dia kurang sabar sikit. Kita faham lah. Takdirlah Allah Ta'ala bagi kita anak. Mengandunglah isteri kita. Sebenarnya sebelum mengandung tu kita dah ada tanggungjawab kita. Tuan-tuan tahu apa awal-awal tanggungjawab? Sebelum mengandung lagi tahu apa? Iaitu berdoa setiap kali ingin bersama isteri. Doa tu bukan untuk kita saja, tapi doa untuk anak juga. Nabi kata siapa-siapa yang mendatangi isterinya lalu dia baca Rabbana jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nabi kata wa qudiyalahu waladun la yadurruhu syaitan. Nabi kata kalau kita bersama isteri kita baca doa. Ini satu-satu doa yang perlu dibaca bila nak bersama isteri. Tak pernah baca, ustaz kahwin 20 tahun. Mulai malam ni baca. Balik nak bersama sekarang baca. Yang lepas tu lepaslah, kan? Takkan ada suruh qada balik. Benda tu tak boleh qada. Semayang pun kadang-kadang tuan-tuan. Ada sahabat yang semayang dia tak betul. Nabi ajar bagi betul. Tapi Nabi tak kata, kau qada balik yang kau semayang sebelum ni tak betul tu. Macam kita lah orang belajar umur 50 tahun tuan, baru nak talaki Fatihah dengan kita. Memang tak betul Fatihah dia. Tak betul. Kita boleh kata dia semayang memang tak sah. Takkan saya nak kata kat dia, oh Haji dah 60 tahun Haji, Haji semayang daripada 30 tahun Haji kena qada balik ni, pasal Fatihah Haji tak betul ni. Dia tak kena lagu tu. Tak kena. Kecuali kalau kita betul-betul tinggal dengan sengaja, kita kena suruh dia qada lah. Walaupun ada setengah ulama kata tak payah qada. Tapi kalau dia berdosa, tetap dia berdosa lah. Tapi sekurang-kurang dia ada sifat nak belajar. Tapi kita tak suruh lah dia qada sebab kita belajar dalam manhajul dakwah. Walaupun dia umur dah lanjut dan dia ada kesilapan dalam solatnya, memang tak sah semayang dah, tapi kita tak suruh dia qada. Melihat kepada manhaj Nabi, yang Nabi tak suruh sahabat qada bila Nabi perbetulkan solatnya. Nampak? Kalau nak qada balik jenuh 30 tahun 40 tahun nak qada balik kan. Sebab tu kita kata di usia muda ni belajar. Yang mana fardu ain, yang mana wajib. Fatihah mesti kita pandai baca dengan betul. Tak baca betul tak sah semayang. Jadi masalah lah tu. Jadi kita kena baca doa tuan. Rabbana ni bukan suruh dengar saja ni. Ni suruh hafal sekali ni. Rabbana jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Wahai Tuhan, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkan syaitan daripada apa yang kau rezekikan. Merujuk kepada anak. Mana kata jauhkan syaitan daripada anak yang kau rezekikan. Doa pada anak tu. Nabi kata kalaulah malam itu Allah Ta'ala bagi dia anak, Nabi kata la yadurruhu syaitan. Tidak akan memudaratkan dia oleh syaitan. Besar manfaat tu. Kita sebut 6 patah je. Rabbana jannibna syaitan, 3 patah. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, 4 patah. 7 patah perkataan jaminan sepanjang hidup anak itu dia tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Islam ni punya mudah, 6 perkataan, 7 perkataan dia. Sepanjang hidup dia takkan mudarat syaitan. Pasal Nabi kata begitu. Mudarat dari sudut mana ustaz? Mudarat dari sudut zahirnya, mudarat dari sudut agamanya. Mudah-mudahan dia ni tak jadi orang jahat lah, jadi orang baik lah. Kan? Ni kita doa tak baca. Jadi kena baca doa.
Itu awal-awal kita, tanggungjawab kita juga tu berdoa pada benih yang kita nak letakkan pada isteri kita. Boleh? Dekat dah ingat dah? Dah ingat, alhamdulillah. Tapi kalau tak ingat, malam ni kena ingat. Nanti bulan depan Ustaz tanya seseorang. Apa lagi? Kemudian takdirlah Allah Ta'ala lahirkan anak itu. Mengandung, lahir. Apa kita kena buat? Ini benda ni kadang-kadang simple. Tapi saya percaya ramai di kalangan kita yang miss. Ambil daripada awal yang saya sebut tadi, tanggungjawab pertama, kedua, sampai yang ketiga, keempat. Kadang-kadang kita sebahagian besar kita miss. Antaranya ialah azan tak kala anak itu dilahirkan. Azan tuan. Tak kira dia lahir di mana, tak kira dia lahir bila, kena azan. Kecuali kalau dia mati lah. Ini lahir kalau hidup, kena azan. Azan di telinga kanannya, iqamah di telinga kirinya. Umpama kita azan untuk solat, tapi tidaklah terlampau kuat. Umpama kita nak panggil orang sembahyang, tidak sebenarnya begitu. Lafaz tu mesti lafaz azan. Nabi tak kala dilahirkan Hasan, dia azan di telinga Hasan kanan, kemudian dia iqamahkan di telinga kiri. Sabitlah beberapa nas yang sahih daripada Abu Rafi' dan juga Ibn Abbas. Nabi buat begitu. Walaupun ulama kita khilaf, ada setengah kata lelaki kena azan dan iqamah. Ada setengah kata perempuan tak perlu azan, iqamah saja. Tapi sebahagian kata lelaki dan perempuan sama-sama juga kita buat atas dasar nas yang umum itu. Jumhur kata lelaki ke perempuan sama je, azan dan juga iqamah. Dan saya pernah alami benda ni bila saya dapat anak. Saya tengok ada yang tak azan. Memang ada yang tak azan. Nak tunggu ustaz azan. Nampak? Jadi kita kena azan. Kita ada anak kita, ada menantu kita dah mengandung tu, nak beranak tak lama lagi ni, pesan ke anak kita. Kalau anak kita lelaki, pesan ke anak kita. Kau anak kau nanti lahir, kau kena azan, kau yang tak azan. Kan? Kalau anak kita perempuan, menantu kita yang lelaki tu kena beritahu. Kau anak kau esok azan, kena azan. Jangan dibiar-biarkan. Pasal kita duduk di pentas belajar, kita dengar ustaz ajar, tapi kita tak buat. Kalau orang tak tahu tak apa, ni pasal kita dah tahu. Pastikan dia azan. Benda ni memanglah kita kata tak berdosa, tapi manfaat dia besar untuk yang nak lahir. Bila kita miss, rugi banyaklah. Bukan kita rugi saja, dia pun rugi. Jadi kena azan. Selain azan, apa kita nak buat? Adalah beberapa perkara lain semasa anak itu kecil. Antaranya dipanggil tahnik. Tahnik. Tahanun yakab. At-tahnik. Tahnik dia tahu apa? Melayu pun kata tahnik juga kan? Tahnik ni ialah memberi makan yang manis-manis baginya. Sebaik-baiknya ialah tamak, sebab Nabi bagi makan pada anak sahabat dengan tamak. Kita ni kadang-kadang nak tahnik anak, dalam dulang tu semua benda ada. Orang kita kan? Tak cukup dengan satu benda. Adanya tamak, adanya madu, adanya masing-masing manis. Saya pun tak tahu ada dengan zabib. Orang kita ni memang suka tukuk tambah. Ada air zam-zam. Air zam-zam tak apa. Memang kena tamar tu memang kena basahkan. Basah dengan air zam-zam. Sebenarnya tak, air kosong pun tak kisah. Yang penting tamar. Saya kalau orang nak tahnik dengan saya minta dua je. Satu tamar, satu air zam-zam. Lain minta maaf. Tak perlu ada dalam dulang. Tempat saya dah tahu lah. Kalau saya memang macam tu. Tak perlu ada banyak. Kalau nak bagi saya makan tak apa. Tapi kalau budak tak payah. Sebab tahnik ni sebenarnya bukan nak budak tu bagi makan bagi kenyang. Tahnik ni barakah. Nak minta barakah daripada orang yang mentahnikkan, dan juga daripada doa yang kita baca semasa tahnik itu. Itu saja. Bukan nak bagi budak tu makan. Memanglah tamar ni ada khasiat. Namun bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama ialah barakah, kata Ibn Abbas. Nabi bila sahabat buat mai anak, umpama Abu Sa'id dilahir anak yang sulung, dia buat mai jumpa Nabi. Apa Nabi buat? Mula-mula Nabi mentahnikkannya dengan makanan. Kemudian Nabi menamakannya dengan Ibrahim. Kemudian Nabi doakan keberkatan baginya. Anak yang kecil ini kita kena doa berkat. Anak orang baik yang kita tahnik, anak kita baik. Anak kita tuan-tuan, kita kena sentiasa doa keberkatan untuknya. Daripada dia kecil sampai dia besar.
Macam mana ustaz? Allahumma barik. Kalau laki lahu, kalau perempuan Allahumma barik laha. Saya suka gosok kepala anak saya, Allahumma barik lahu. Anak murid saya suka gosok kepala, Allahumma barik lahu. Doa berkat. Memang itu yang Nabi suruh pun. Doa keberkatan bagi anak yang kecil. Apa? Selain daripada doa lain, terutama ilmu lah. Tak perlu doa yang lain-lain. Pasal berkat, perkataan barakah ni, dia adalah inti kepada keseluruhan kebaikan dunia dan akhirat. Doa berkat je. Kalau nak doa satu-satu, benda atas dunia ni banyak, benda atas akhirat pun banyak. Doa berkat cukup. Allahumma barik lahu. Kalau tak reti bahasa Arab, doa Melayu. Ya Allah, berkatilah anak ini. Cukup. Itu doa yang disuruh-suruhkan. Jadi tahnik, kena tahnik. Bila nak tahnik ustaz? Bila-bila masa boleh. Dan kita boleh buat juga semasa dia berumur 7 hari sekali dengan akikah. Kata Imam Ibnu Qudamah, tahnik, menamakan anak dan juga akikah untuknya tidak perlu tunggu pada hari yang ke-7. Harus dibuat tak kala anak itu lahir. Buat terus, tak apa. Tapi merujuk pada beberapa nas yang Nabi sebut hari yang ke-7 itu, maka digalakkan juga kita buat hari yang ke-7. Tapi tak salah kalau buat awal. Dan tak salah juga kalau kita buat lewat. Cuma tahnik ni masih dah kecil lah. Takkan tahnik tunggu dia besar pun nak buat. Yang lain-lain lah, maksudnya macam akikah. Nak buat akikah anak kita umur 10 tahun, tak apa. Boleh. Tapi sebaik-baiknya tak kala anak tu dilahirkan 7 hari. Sebelum atau selepasnya sedikit. 7 hari tak boleh, 14 hari. 14 hari tak boleh, 21 hari. Ganjil. Tak boleh lagi bila-bila masa yang kita ada wang dan kesempatan sampai anak tu balik. Ada orang isteri dia tuan-tuan, mak dia tak pernah akikahkan. Dia tanya saya kata akikah kau untuk isteri mu? Akikah untuk isteri dia. Boleh? Dan kita boleh akikahkan diri kita sendiri juga. Kita umur 60 tahun. Saya ingat kita, mak kita tak pernah akikahkan kita. Akikah untuk diri sendiri. Sebab tu penting. Kata Imam Ahmad, akikah anak, bapa pada anaknya ialah kelebihan syafaat anak itu pada ibu dan bapanya. Walaupun tidak ada nah yang sahih dalam perkara ini, tapi itu disebut-sebut perkataan Imam Ahmad. Pandangan dia lah. Dia kata, pasal apa Nabi suruh akikah ni? Nabi kata murtahin. Dia faham perkataan murtahin ini, tergadai anak itu dengan akikah. Dia sudut syafaat anak pada ibu. Penting, benda besar, kita pun tahu sebenarnya. Jadi kena akikahkan. Kalau kita, mak kita tak akikahkan kita akikahkan diri kita sendiri. Nak malu apa? Akikah. Mudah-mudahan benda tu kita boleh syafaat lah kat orang tua kita. Nampak? Berapa dah tu? Apa tadi? Tahnik. Kemudian apa tahnik apa tadi? Sampai tahnik. Tahnik, lepas tu tadi saya sebut apa? Akikah. Kena akikah. Akikah pun sama. Untuk lelaki 2 ekor kambing. Untuk perempuan seekor kambing. Yang afdal. Kita nak akikah untuk lelaki seekor pun boleh, tak ada salah. Kata Imam Nawawi, "Ma ya'uqa an ibnihi bi syatin faqad asaba sunnah" dalam Al-Majmu'. Nabi kata siapa-siapa yang mengakikahkan anak lelakinya walau dengan seekor kambing, maka dia sudah mencapai sunnah. Itu bukan saya kata tu, Imam Nawawi kata. Jadi ikut kemampuan kita. Ada wang lebih, kekah 2 ekor. Lelaki lah. Ada wang tak berapa banyak, kekah seekor. Cukup. Boleh, tak ada salah. Kita faham, lelaki ni tak boleh seekor, kena 2. Boleh. Tapi sebaik-baiknya 2 lah. Pasal dia ada 2 riwayat. 1 seekor, 1 2 ekor. Jadi kena kekah. Bila-bila nak masa boleh kekah. Dan tidak semestinya pada raya korban semata-mata. Kita nak kekah bila-bila pun boleh. Nak buat masa korban pun hari tu ada orang kekah kan? Ada orang kekah. Boleh juga. Tak nak buat seekor kambing, tak nak ambil satu bahagian lembu. Boleh juga. Tak ada masalah. Boleh. Janji menumpahkan darah untuk anak itu. Macam yang Nabi kata, tusbahu anhu yauma sabi'ihi. Nabi kata, ahriku anhu daman. Nabi kata, tumpahkan darah untuk anakmu. Mana kata, satu bentuk kesyukuran dan juga satu bentuk
Cuma zaman jahiliah tuan-tuan, sebenarnya ada setengah perkara yang kadang-kadang bukan kata syariat tu daripada dulu, tidak. Memang kita kadang-kadang ada umat terdahulu umpama Yahudi, dia juga akikah. Tapi dia mengakikah untuk lelaki saja. Perempuan dia tak akikah. Kenapa? Ada sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, orang lelaki dia akikah, orang Yahudi dia akikah untuk lelaki, tapi dia tak kekah untuk perempuan." Nabi kata kekah untuk lelaki, kekah untuk perempuan. Ada setengah amalan ni kita dibezakan antara dengan Yahudi dan juga Nasrani. Adalah macam kekah pun sama. Itu antara salah satu hikmah. Perbezaan itu supaya kita berbeza dengan Yahudi. Jangan sabarlah dia jumpa Nabi kan, dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang Yahudi suka pakai seluar. Orang Yahudi suka pakai seluar." Nabi kata, "Kau pakai seluar, pakai kain." Orang jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang Yahudi suka simpan janggut dan simpan misai." Nabi kata, "Potong janggut, potong misai, simpan janggut. Wa khaliful yahud." Jangan kamu sama dengan Yahudi. Banyak benda yang kita disuruh menyalahi Yahudi, bukan saja disuruh adat tapi juga ibadat. Apa lagi? Anak lahir kan? Rupanya besar, banyak tanggungjawab kita ke anak kita daripada dia kecil. Kemudian selain daripada itu, kita juga adalah ini antara yang paling penting lah, part yang paling penting ialah menamakan anak itu dengan nama-nama yang baik. Nabi kata menamakan anak itu dengan nama-nama yang baik. Tak nama lah, tak nama. Kita boleh beli buku-buku, boleh baca, tapi kalau boleh kita tanyalah orang yang tahu, terutama dari sudut bahasa Arab. Tanya ustaz-ustaz yang ada. Surau ni ada 30 orang ustaz mengajar. Tanya semua mana nama yang baik. Tak, sebenarnya apa yang ditulis dalam buku itu baik. Beratus-ratus nama dalam buku ni, kita nak pilih untuk anak kita satu je. Kadang-kadang saya duduk perhati dalam buku-buku yang ada dalam market ni, kadang bercampur aduk antara perkataan yang benar-benar Arab dan bukan Arab. Ada sebahagian nama daripada bahasa Faransa, daripada Perancis. Sebab kita kena faham, budaya Arab kadang-kadang dipengaruhi juga oleh budaya Perancis. Perancis. Sama lah kita tengok kan, contoh kita tengok satu aliran lain umpama Syiah. Anak Ali yang sulung Hasan. Tapi pasal apa di dalam aliran sana yang diagungkan Husain, bukan Hasan. Padahal dari sudut budaya orang Arab tuan-tuan, anak lelaki yang pertama ada lebih berbanding anak lelaki yang kedua, ketiga dan seterusnya. Pasal apa Husain lebih diagung-agungkan berbanding dengan Hasan? Pasal apa? Pasal ada cerita dia yang bersabit dengan raja. Nanti saya sebut lain kali lah, panjang. Apa tadi nak cerita tadi? Nama tadi kan? Jadi kena nama-namakan dia dengan nama yang baik. Apa nama yang baik? Nama yang baik nombor satu, dulu saya ingat tahun lepas saya pernah sebut lah nama-nama ni. Nombor satu nama yang baik ialah nama yang Allah yang diletakkan hamba. Dan sebaik-baik nama ialah Abdullah dengan Abdul Rahman. Al-Imam An-Nawawi sebut dalam Al-Azkar, nama yang paling baik ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Pasal ada nas, Nabi kata ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdul Rahman. Cuma saya tak ingat dia punya tu. Nabi kata nama-nama yang paling baik ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Bukan dua tu sajalah. Nama-nama Allah yang diletakkan hamba. Allah Ta'ala ni ada berpuluh-puluh nama. Kita kata ada 99 nama. Dia main lebih. Dalam Quran, dalam hadis Nabi lebih 99. Letaklah apa-apa pun. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar. Macam-macam boleh letak kan. Cuma jangan ambil nama tu pula. Letak anak kita nama Al-Jabbar. Tak boleh lah. Letak hamba lah. Tapi ada setengah nama yang boleh kita letakkan tanpa hamba boleh. Letakkan anak kita nama Rahim boleh. Rahman tak boleh. Pasal dia ada klasifikasi nama tu. Dan nama Allah ni ada dua. Satu nama yang bersekutu dengan makhluk. Dari sudut sifatnya. Kan? Allah Ta'ala bernama dengan Rahim. Tapi Allah Ta'ala panggil Nabi pun Rahim. Dan Quran.
Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu apa? Laqad ja'akum rasulun. Macam ayat tu? Min anfusikum azizun alaihi. Nabi, Allah Taala panggil Nabi aziz. Allah pun aziz. Innallaha azizun zuntiqam. Aziz. Tapi Allah Taala panggil Nabi pun aziz juga. Pasal aziz ni makna mulia. Allah Taala mulia, Nabi pun mulia. Walaupun berbeza-beza hakikat kemuliaan itu, namun ada setengah nama Allah Taala ni yang bersekutu dengan makhluknya. Dari sudut zahirnya, tapi tidak pada hakikatnya. Iaitu boleh. Nak tak anak nama kita Rahim, nak tak anak kita nama Aziz, boleh. Tapi ada setengah nama dia tidak bersekutu. Tak anak kita nama Zuntiqam, tak boleh lah. Pasal Zuntiqam ni Allah Ta'ala saja yang maha membalas dendam. Allah Ta'ala saja. Letak anak kita nama Razak, yang memberi rezeki, tak boleh lah. Pasal Razak ni Allah Ta'ala saja. Dia adalah klasifikasi nama-nama tu, yang mana benda ni kita belajar dalam bab Tauhid, Akidah. Nak cerita senang aja. Letak Abdullah, nama Allah letak Abdullah. Lagi nama-nama yang baik, nama-nama Nabi dan juga nama-nama Rasul. Di depan ni dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Ahmad. Dua nama rasmi Nabi. Nabi ni banyak nama. Kata Syekh Salahuddin Al-Idlabi dalam buku dia Aqidatul Islam, dia kata Nabi ni dipanggil oleh Allah Taala dalam Quran dan juga dalam sunnah tak kurang daripada 70 nama. Kata Al-Imam Ibn Arabi, Nabi kalau kita beri namanya berdasar pada sifat-sifatnya yang baik, Nabi ada tak kurang daripada 200 nama. Lepas tu ada pula baru-baru ni hamba Allah Ta'ala buat buku selawat. Selawat kepada Nabi dengan 1000 nama-nama Nabi. Allah Ta'ala alam. Nak cerita nama Nabi ni banyak. Sebahagiannya daripada dalil syarak, sebahagiannya berdasar pada sifat Nabi. Cuma berbezalah pendekatan setengah ulama, setengah kata kita tak boleh menamakan Nabi melainkan nama-nama yang dia Allah dan dia panggil dirinya. Tapi setengah ulama dia boleh kata boleh, asalkan bersesuaian dengan sifat Nabi. Sekalipun nama itu tidak warid dalam sunnah. Dan saya sebenarnya cenderung pada yang pertama. Pasal Nabi ni dia pembawa wahyu kan. Kita tak boleh senang-senang bagi nama kat dia. Jadi nak letak, walaupun nama tu kita tak tahu makna. Sebab Nabi-Nabi dulu dia bukan bahasa Arab. Nampak? Ataupun juga nama-nama yang bukan Nabi, tapi dia diketahui dia ni nama-nama orang soleh. Letak nama Luqman, boleh. Luqman tu bukan Nabi, tapi sebab dia ada dalam Quran. Allah Ta'ala bersaksi dengan Luqman dengan satu surah yang penuh. Letak nama anak Khidir, Khidir tu bukan Nabi, kata jumhur. Boleh, pasal dia juga orang soleh dalam Quran. Siapa lagi? Banyaklah. Banyak. Cerita dia nama Nabi Sulaiman. Terutama nama-nama Nabi yang betul-betul kita tahu dia nama Nabi. Ada orang juga ada dia letak nama anak dia nama Nabi, tapi tidak ada dalil syarak. Maka kalau boleh elakkanlah. Takut-takut tak betul. Dia ada terbaca buku, nama sekian-sekian, ini nama Nabi. Salah seorang Nabi daripada Bani Israel, tapi tak ada bukti daripada syarak, baik Quran, baik hadis Nabi. Kalau boleh elakkanlah. Sebab sumber agama lain ni dia tak ada ketulinan, tak tahu. Ataupun kita letak tapi janganlah kita kata dia nama Nabi. Macam orang letak anak dia nama Aklimah. Dia kata Aklimah ni anak Nabi Adam alaihissalam. Boleh, nama tak kisah, boleh belaka. Tapi betul ke adakah dia ni betul-betul anak Nabi Adam alaihissalam? Kita kata tidak ada dalil syarak dalam perkara ini. Dia cuma setengah ulama yang bagi nama begitu. Letak nama-nama, nama ni banyak lah. Letaklah nama-nama yang dah sedia ada yang betul-betul baik. Dua. Yang ketiga, nama-nama sekalipun dia bukan nama Tuhan, sekalipun dia bukan nama Nabi, tapi dia ada nama-nama yang baik. Makna dia baik. Ataupun nama-nama ulama yang sudah kita tahu dia ni ulama. Boleh. Letak anak kita nama An-Nawawi. Oh, cantik. Tak nama anak kita Ibnu Hajar. Cantik. Cuma kalau kita Hajar ni kita kata perempuan pula. Pada Hajar ni nama ku Arab lelaki. Kita ni sebenarnya ada setengah nama tu lelaki, tuan-tuan. Salamah, lelaki. Tapi kita kalau letak anak kita nama Salamah, habis. Pasal kita punya ni kita kata Salamah tu perempuan. Sebenarnya Salamah tu lelaki. Banyak nama-nama yang kadang-kadang dia dari sudut Arabnya lelaki, tapi kita namakan dia ni perempuan.
Apa lagi? Nak letak anak kita kalau perempuan lah, perempuan kan, letak Maryam boleh. Letaklah mana-mana nama perempuan. Ada orang, ada kawan saya dia letak anak dia nama Sudais, boleh, Korea. Ahmad apa tu? Sudais. Okey. Tak ada masalah. Sudais ni tak tahulah makna apa, makna tak ada. Tapi dia Korea masyhur. Okeylah. Dia dalam konteks tu lah ya. Kadang-kadang tak ada makna. Kalau nak ada makna letak nama Umar. Umar ada makna Umar Al-Khattab. Tak ada makna kan? Tapi boleh lah. Pasal dia nama orang yang baik. Cara kesimpulannya, kita letak nama-nama yang baik dan bukan nama-nama yang tak baik. Sebab tu kena selidik, ada nama-nama yang tak baik. Saya ada seorang kawan nama dia Zani yang belajar di universiti tu. Tapi akhirnya masa tahun pertama dia tukar namanya. Tapi kawan-kawan duk panggil Zani sampai sudah. Pasal dah ada dulu kita panggil nama tu kan. Tak ada tukar. Tahu makna Zani? Bukan Sani. Sani makna dua, tak apa. Zani dengan Zai. Ada dua nama kita kena elakkan. Satu dan pasal apa saya kata kena elakkan? Pasal ada di kalangan kita yang menamakan anak kita dengan nama itu. Satu Zani, satu Zawani. Bukan Zamani, Zawani. Zani seorang penzina. Zawani penzina. Jadi kena elakkan. Dah terbubuh nama tak? Tukar. Jabatan Pendaftaran Negara dia tak ada halangan untuk kita tukar nama. Sekalipun kita dah umur 60 tahun, boleh tukar. Pergi tukar. Tahu saya lah. Boleh. Kemudian habis itu kita dah akikahkan dia, kita dah tahnikkan dia, kita dah bagi dia nama-nama yang baik. Akhir sekali bermula daripada umur setahun kecil tu sampai dia umur 15 tahun, kita bagi pula benda-benda yang betul-betul bersifat agama padanya. Itulah kita ajar dia akidah, kita ajar dia ibadah, kita ajar dia akhlak daripada dia kecil sampai dia umur 7 tahun. Bila umur dah 7 tahun, dia mesti ready untuk dia melakukan ibadah yang sudah difardukan ke atasnya. Walaupun tak fardu lagi, tapi benda ni dia nak kena hadapi esok sampai dia mati ni. Pertama solat, semayang. Semayang betul-betul kita kena suruh tuan-tuan. Saya 2 hari lepas saya tanya budak-budak sekolah, saya ada pergi ceramah satu, tanya. Saya nak tanya 130 orang murid ni, siapa yang 5 kali satu hari satu malam semayang betul-betul dia semayang tak pernah tinggal? Perempuan angkat seorang, lelaki angkat seorang. Salah siapa? Saya nak tanya. 130 orang, lelaki dan perempuan. Lelaki adalah dalam 50 orang, perempuan 80 orang. 130 orang. Saya tanya siapa yang semayang, ni budak darjah 5, 6 ni. Umur 11 tahun, 12 tahun. Bukan dari 7 tahun, 8 tahun, darjah 1, 2, tak. Budak yang dah mature, dan tahun 5, tahun 6. Umur 11 dan 12 tahun. Saya tanya siapa yang 5 kali satu hari semayang, tak pernah tinggal. Kalau dia tinggal, mak dia marah. Seorang perempuan angkat, seorang lelaki angkat. Daripada 130 orang. Salah siapa tuan-tuan? Anak-anak kita tak semayang. Pasal apa anak kita yang 11 tahun tak semayang 5 waktu ni? Bila kita sendiri pun 5 waktu ni tak berapa nak jaga, tak berapa nak boleh. Ataupun kita tak ambil berat pasal semayang anak kita. Anak murid saya tanya, pasal apa kau tak pergi semayang Jumaat? Dia kata, bapak saya pun tak pergi ustaz. Nak cakap apa? Kan? 130 orang yang betul-betul semayang 5 waktu seorang. Dia macam mana? Padahal hak tu hak paling besar tu. Kita suruh anak kita pergi sekolah, suruh anak kita buat ulang kaji, suruh anak kita belajar bersungguh-sungguh. Tapi part yang betul-betul penting untuk kehidupan dia seluruhnya semayang, kita abaikan. Kitalah yang sebenarnya bersalah. Nampak? Cikgu ni dia suruh aja. Dia tak boleh nak pastikan anak tu semayang atau tidak. Kita yang berada di rumah. Pasal apa? Pasal apa yang pasal kita orang tua ni tak boleh nak pastikan anak kita semayang ni? Padahal dia dah umur 11 tahun. 12 tahun. Yang Nabi suruh umur 7 tahun. Kan? Nabi kata muru auladakum bis solah. Hadis Abi Daud daripada Umar bin Syu'aib, wa hum abna'u sab'in. Ini satu-satunya hadis yang Nabi suruh budak ni semayang. Tak ada hadis lain dah. Mana-mana ulama bila mengarang pasal semayang, hadis ni yang akan dia mari mula-mula. Tak ada hadis lain dah. Nabi kata suruhlah anakmu semayang bila dia umur 7 tahun.
Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul mereka bila mereka berumur 10 tahun. Semayang. Al-Imam An-Nawawi Al-Bintani rahimahullah ta'ala. Bukan Nawawi tu, Nawawi Malaysia. Dan buku dia Kasyifatus Hijab. Syarah kepada Safidatul Najah. Ini buku baru lah. Dia kata tidak ada satu hadis yang Nabi suruh anak kita puasa masa kecil. Yang Nabi suruh anak kita baca Quran. Yang Nabi suruh anak kita beradab. Tak ada. Inilah satu-satunya hadis. Nabi ajar semayang je anak kita. Sebab apa dia kata? Sebab bila baik sembayangnya, baiklah yang lain-lain. Dan dikirkan yang lain-lain, puasanya, baca Qurannya, yang lain-lain itu di atas semayang. Mana kata 7 tahun kita kena ajar dia semayang, 7 tahun jugalah dia kena mula baca Quran. 7 tahun jugalah dia kena mula berpuasa. Anak kita darjah 1 kena latih puasa lah. Walaupun tidak sepenuh hari ataupun setiap hari. Tapi kena latihan tu dah kena ada. Nampak? Walaupun tapi hadis yang satu ini, kadang-kadang kita pun tak mampu. Jadi penting semayang. Tidak ada satu pemberian seorang bapa kepada anaknya yang lebih besar nilainya, baik dunia, baik akhirat. Nabi kata, ada satu riwayat At-Tabrani rahimahullah ta'ala, melainkan ilmu yang baik dan akhlak yang baik. Ilmu yang baik merujuk pada amalan yang baik juga. Nabi kata, man tahala walidun ala waladihi afdal min husnil khuluq. Nabi kata yang paling baik pemberian seorang bapa pada anaknya ialah ilmu yang baik dan akhlak yang baik. Bukan harta, tapi ilmu. Itu penting sekali. Amat penting. Jaga semayang anak kita, insya-Allah taala yang lain-lain akan jadi elok. Boleh? Nampak? Jadi itu tanggungjawab yang kita nak kena pastikan, kita dan orang di bawah kita, mudah-mudahan benda tu akan sentiasa di atas track yang betul. Dan itu sebenarnya tanggungjawab kita lah. Dan semua yang saya sebut itu, semua terletak di atas batu jembala kita. Semua. Asal kita berkahwin, asal kita beranak, tanggungjawab ni semua ada pada kita. Cuma sama ada kita laksanakan ataupun tidak sahaja. Nampak? Jadi habislah kita tanggungjawab pada anak kita. Mungkinlah lepas ini saya akan selitkan sikit sebanyak pasal akhlak, pasal baca Quran, pasal semayang kepada anak-anak. Kemudian baru saya akan teruskan pula dengan tajuk dalam buku ini. Saya akan bacalah ada 2-3 hadis tentang hubungan bapa dan anak. Kemudian kita akan masuk tajuk yang baru selepas itu. Tajuk memutuskan silaturahim. Boleh? Ada yang tanya? Tanya lepas semayang. Jadi saya setakat itu dulu perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat lah kepada kita sikit sebanyak, insya-Allah taala. Dalam pada kita memperbetulkan kehidupan kita, insya-Allah taala. Jadi saya setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam.